sahabat saya lah, seorang doktor yang semua orang tak perlu sebut nama, kata pesanan Putrajaya lah supaya siapa nama dia? Tapi dia satu aliran dengan Haji juga. Satu clan. Okey. Tapi dan bagi saya, sebab siapa pun dia, saya selalu mengajar dalam kelas saya kepada masyarakat, saya sebutkan bahawa perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pendiri kepada mazhab Maliki, guru kepada Imam Syafi'i, kata kullu kalamin yu'khad wa yutrak illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan itu diterima dan ditolak melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di kalangan makhluk lah, Allah dah tentu kita tak boleh nak tolak kan. Di kalangan maksum itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Mungkin sebab tu ada satu point dalam perundangan, dalam apa social science ni, dia bukan benda yang pure science. Satu benda tertulis, kadang-kadang teks itu, macam contoh Al-Quran dan hadis, the text itself is divine, but my understanding, his understanding is not. Okay, ada perkataan itu dalam perlembagaan dan perundangan, bagi menafsirkannya ia ada sudut pandang yang berbeza. Jadi di situ wujudnya perbezaan pandangan, dan perbezaan itulah yang sebenarnya menyelamatkan sebuah organisasi, sebuah negara supaya dapat untuk ditadbir dengan baik, ada semak dan imbang dia. Maka di sinilah yang saya perlu katakan kepada rakan-rakan pemuda dalam mana-mana parti sekalipun, dan saya cuba kalaulah tidak boleh untuk melawan, janganlah menyokong, ambillah jalan tengah, iaitu diam. Okey, dalam kes ini sangat jelas apa pun dikatakan tentang LCR lah, sebab sebelum saya keluar rumah tadi saya tengok apa, dan bahkan Mak Hassan lah apa semua. Takkanlah apapun technicality yang anda kata 2 tahun lah Pakatan Harapan begitulah dan beginilah. Katakan ada satu rumah, kita punya perjanjian tu, rumah tu siap dalam masa 2 tahun. Dan kemudian tiba-tiba sekarang dah masa 5 tahun tak siap-siap lagi. Takkan kata itu tidak berlaku mismanagement, tidak berlaku mungkin korupsi, tidak mungkin berlaku macam-macam isu. Ketika yang bayarnya kita lah, Haji, yang bayar 6 bilion tu adalah saya, kita semua, negara dan rakyat. Tiba-tiba kita pertikaikan, sebagai empunya benda tersebut, kita jadi macam apa, penjenayah pula untuk bertanya. Jadi takkanlah para pemuda ni sudahlah dengan gaya politik warlord yang lama, yang apa sahaja untuk berkata tu mesti pegang, dan tak boleh. Jangan. Ia merosakkan negara. Ini sahaja rumah kita yang kita ada. Kalau negara ini akhirnya kedaulatannya dikompromi, keselamatannya dikompromi, dan benda yang paling mudah sebenarnya bukan untuk memasuki negara ini melalui hudud ataupun melalui bordersnya tu, dah mudah. Pastikan para pemimpin itu korup, mudah untuk dibeli, mudah untuk dibayar, senang untuk diperkotak-katikkan melalui duit. Selesai semua benda. Melalui satu arahan, border itu boleh dibuka. Bukan saja border itu boleh dibuka, dihamparkan dengan permaidani merah untuk musuh masuk. Dan ini adalah bulan kemerdekaan, bang. Ini adalah bulan kemerdekaan. Dan cara-cara ini adalah seperti mana kita mengulangi sejarah. British ataupun yang paling dekat dengan kita, British itu datang, bukan datang dia datang sini dengan serang kita, tak. British masuk dengan penuh penghormatan, bang. Betul. British masuk adalah dengan permintaan bangsawan-bangsawan Melayu, bang. Bagaimana bangsawan Melayu itu boleh untuk dibeli apabila berlaku 2 putera raja bergaduh nak dapatkan satu takhta? Maka untuk pertahankan diri, dia kata minta British ada duit, British ada kekuatan. Maka caranya adalah apa? Dengan menjanjikan something pada British, dan selepas dia masuk, dia kawan tu menang, dia kata aku dah tabalkan kau sebagai raja ataupun sultan, jadi aku nak untuk pungutan itu, untuk kawalan tanah, untuk apa semua. Cara dia bukan lawan serang. Dia dijemput masuk dengan mulia, quote and quote, oleh bangsawan kita. Jadi jangan pernah untuk kita, dia pemimpin besar, dia bangsawan Melayu, jangan pernah takut untuk menegur. Di sini saya ingin menggaris bawahkan dengan jelas pada para penonton yang saya hormati. Kritikan dan teguran itu bukan bermaksud maki hamun, ya. Bukan bermaksud caci maki, ya. Bukan maksudnya menggelar-gelar orang, ya. Tidak. Saya kata bila itu salah, kita kata ini salah, jangan buat. Jelas, simple, ya. Saya kata okey, yang saya sini adalah salah dan ia berlaku menaikkan 3 orang, dan 3 orang ni mesti bertanggungjawab. Dia mesti membuktikan kenapa itu berlaku. Dan
Dan laporan PAC tu, saya pun kadang-kadang dia nak berlakon macam bodoh. Dan LCS ni kenapa saya menaikkan? Kerana dia ada kaitan dengan Najib juga. Najib ketika itulah Menteri Kewangan, merangkap Perdana Menteri. Kerana dia sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sahaja pun ada kuasa untuk mengarahkan ianya digantung ataupun dihentikan. Kerana pembelanjaan itu tidak akan boleh dibuat, melainkan ia mesti mengikut kepada belanjawan dan bajet yang dia bentangkan dalam parlimen ketika itu. Sekiranya perlukan kepada satu tambahan perbelanjaan, dia kena bentangkan dalam parlimen sekali lagi. Selalu dipanggil sebagai perbekalan tambahan. Saya 3-4 tahun dah bertugas dalam parlimen. Kita biasa dengan perkataan-perkataan itu, perbekalan tambahan. Zaman Najib memang biasa benda ni, perbekalan tambahan. Dia akan selalu dia bentang untuk belanja tambahan. Jadi bayangkan, jelas dalam PAC tu majoritinya adalah pihak kerajaan. Walaupun pengerusi PAC itulah daripada DAP, tetapi 3 daripada UMNO ada susunannya. Dan ini bukan sepihak, bukan unilateral. Ia adalah satu laporan bersama dalam PAC itu yang dianggotai oleh kerajaan dan juga pembangkang, dan komposisi UMNO itu sekurang-kurangnya 3. Okey, wakil amanah mungkin satu, wakil PKR mungkin satu, wakil DAP mungkin satu. DAP ada beberapa orang kerana jumlah dia ini. Dan kita tengok itu pun dipertahankan. Yang paling memalukan dipertahankan di Twitter. Saya tengok kawan-kawan yang sebahagiannya muka yang saya kenal, anak-anak muda yang mula bercakap, oh sekurang-kurangnya dapatlah projek itu kepada syarikat tempatan, dan bolehlah mereka itu berbelanja. No, kita tak mau syarikat tempatan yang pergi tak boleh buat kerja. Kita tak kisah baratan terbeluar asalkan ia sampai. Dan kita nak tempatan yang boleh deliver. Kalau anak tempatan buat tak boleh deliver, ni untuk apa? Untuk apa yang kita belanja ni? Kalau duit mak ayah awak tak apa. Ini duit saya, duit kami dan duit negara. Jadi bayangkan bagaimana anak muda macam ni. Saya sebut pada anak muda, kalau ini tidak diubah, anak muda tak merasakan bahawa rasuah tu okey. As long as I can survive, I can benefit some of them, then I will allow it. Then yes, I can silent about it, and you can silent about it, and we enjoy it. Takkan ini moral yang kita ingin bawa. Dan takkanlah yang semua kata kita nak politik baru dan ini kekal. Dan ini macam Haji kata, benda-benda technicality perundangan ataupun urusan-urusan perundangan tu satu hal. Tapi persoalan yang lebih besar, moralnya, akhlaknya dan agamanya, yang tak akan terhenti selepas daripada keputusan Mahkamah Persekutuan. Dia akan dibawa sampai bila-bila. Sebab tu saya tutup. Ketika saya ada teman-teman dan rakan-rakan sebelum langkah Sheraton, jumpa dan bawa sana sini, dia kata ini Melayu Syekh, ini Melayu apa, ini untuk Islam dan sebagainya. Saya sebut jelas kat dia, kita ni masih muda. Secara relatifnya sama dalam hayat politik ataupun hayat atas muka bumi ini 40-50 tahun 60 tahun kita atas muka bumi ini. Dan yang cakap dengan saya itu lebih muda daripada saya. Dan saya kata, awak nak dikenang sebagai apa? Awak nak dikenang sebagai apa? Mungkin sampai mati dan orang tengok kubur hang pun orang mungkin ludah. Apatah lagi ketika hidup. Dan bukankah ada satu hadis ataupun ayat yang jelas menyatakan, kalau anak kita sendiri, Rasulullah, kalau anak sendiri mencuri, dia akan potong tangannya. Itu hadis yang sahih, hadis yang masyhur. Kalau macam tu pandangan Ustaz, untuk orang mengatakan mentah-mentah yang membuat keuntungan haram tu adalah orang Melayu, orang Islam, maka tutuplah mata. Apa nak komplain? Apa pandangan Ustaz? Saya ada dua cara jarak. Rasulullah pun sanggup keluarkan hadis mengatakan anak sendiri pun boleh dibunuh. Ada dua. Yang pertama, selalu orang kata, daripada Melayu yang rasuah, baik kita ambil bukan Islam yang tak rasuah. Saya selalu cakap, kenapa kita tak ambil Melayu yang tak rasuah? Kenapa perlu kita bandingkan begitu? Ya, kita ada teman-teman bukan Islam dan bukan Melayu yang tak rasuah, kita hargai dan kita pun berjuang bersama dengan mereka. Tetapi kenapa itu pilihannya? Kenapa tidak ada pilihan yang tengah yang katakan Melayu yang tidak rasuah, yang tidak korup, yang berintegriti? Kenapa perlu buat perbandingan itu saja? Kenapa awak bagi kami dua itu saja? Dan saya ulas, betul. Hadis itu berlaku kepada seorang wanita yang mulia di Madinah ketika itu, wanita daripada dia lah Makhzumiyah, daripada Bani Makhzum. Dia terkenal, kaya dan dia mencuri. Ketika itu dia datang berjumpa dengan
Usamah bin Zaid